Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid. Baiklah, hari ini kita teruskan pelajaran kita pada tajuk yang seterusnya dalam tajuk masa dan waktu. Sebelum tu, cikgu nak murid-murid bersedia dengan buku teks matematik jilid 2 muka surat 42. Tajuk kita pada hari ini adalah sebut dan tulis waktu. Baiklah, kalau dalam pelajaran pertama kita dalam tajuk masa dan waktu, kita dah pun mengenali minit, yang mana kita banyak membaca minit pada jam analog. Hari ini kita akan sebut dan tulis waktu berdasarkan dua jenis jam. Yang pertama jam digital, yang kedua jam analog. Jam digital, kalau kita tengok buku teks muka surat 42 ini yang berwarna biru ini adalah jam digital, manakala jam warna hijau ini adalah jam analog. Beza dia, jam digital dia menulis terus satu nombor pada satu-satu masa, manakala jam analog pula kita nak baca dia, kita kena baca berdasarkan jarum jam yang ditunjukkan. Okey, kalau dalam tajuk awal tu kita belajar tentang minit. Jadi kita tahu kita nak baca minit berdasarkan pada jarum jam. Jarum yang ada pada muka jam berkenaan. Ingat, pada jam analog ada 3 jenis jarum, iaitu jarum saat, jarum minit dan juga jarum jam. Jadi kita nak baca sesuatu jam tu, kita kena tengok jam mana dulu yang kita kena jarum mana yang kita kena baca dulu. Bila kita nak baca sesuatu masa pada jam analog, jarum pertama yang kita kena baca adalah jarum jam. Kena tengok dia berada pada pukul berapa. Yang kedua, kita tengok pada jarum minit. Jarum saat tak mengapa, kita boleh abaikan kerana dia bergerak terlalu cepat. Jadi untuk membaca saat agak sukar, kecuali kita ambil masa untuk lumba lari lah. Itu pun kita ada satu jam yang khaskan untuk sukan. Okey, baik, kita teruskan. Tengok contoh yang pertama ni. Dia kata sebut dan tulis waktu. Kawannya bertanya, sekarang pukul berapa? Okey, salah seorang murid yang memakai jam warna biru iaitu jam analog, dia cakap pukul 5 suku. 5 suku ataupun 5:15 minit. Yang kedua, kawannya yang memakai jam analog berkata pukul 5:15. Okey, ini kita dah bincangkan dalam tajuk awal. Suku jam tu macam mana? Suku jam tu adalah 15 minit. Okey, baik. Kita rujuk tengok atas ni. Ni kita dah belajar kan? Ini muka surat 40, contoh nombor 3. Ini suku jam dia kata. Kita dah pun belajar. Suku jam bermaksud 1/4 daripada jam. Muka jam ni kita potong dia kepada 4 bahagian. Kita potong kepada 4 bahagian, kita ambil 1/4 dan ini adalah suku. Ini pun kita dah belajar dalam pecahan. Jadi kita aplikasikan dalam jam. Okey, jadi suku jam ni bermaksud 15 minit. Okey, baik. Kita balik semula kepada pelajaran kita, iaitu sebut dan tulis nombor. Jadi dia kata pukul 5:15 dan pukul 5 suku. Dua benda yang sama, cuma sebutan yang berbeza. Sama juga jam digital dan analog ni. Digital dia terus tunjuk 5:15. Jam analog, jam jarumnya menunjukkan kawasan 5, jam minitnya menunjukkan nombor 3. Kalau kita rujuk balik pelajaran kita yang sebelum ni, kalau kita nak membaca minit kan, kita baca minit, nombor 3 ini menunjukkan 15. Jadi pukul, kalau sebut minit lah, pukul 5:15. Sebab jarum jamnya berada pukul 5 dan jarum minitnya ada pukul 3. Jadi di belakang 3 tu ada nombor 15. Jadi 5:15 minit. Pukul 5:15. Ataupun dalam jarum analog kita sebut pukul 5 suku ataupun 5:15 pun boleh juga. Dua benda yang sama, sebutan sahaja yang berbeza. Okey, baik. Seterusnya kita tengok contoh nombor 2. Nombor 2,
yang memegang jam analog dan juga jam digital. Jam digital dia lebih mudah. Dia terus tunjuk nombor dan kita terus boleh baca 8:05 minit. 8:05 minit. Pada jam analog, kita mesti membaca jarum jam dahulu, iaitu jarum yang pendek dan besar. Okey. Jadi yang paling pendek lah dalam muka analog tu, jarum yang paling pendek dia menunjukkan pukul 8, manakala jarum minit menunjukkan pukul 1. Kalau dalam pelajaran jam kita, waktu kita belajar tentang minit, mengenali minit, nombor 1 itu adalah 5. Jadi 8:05 minit. Okey, boleh faham? Okey, tengok contoh yang seterusnya sebelah sana, pukul 10. Kalau kita tengok pada jam analog, dia terus tulis 10. Digital dia terus tulis nombor 10. Manakala pada jam analog, kita tengok jarum jamnya pukul 10, jarum minitnya pukul 12. 12 ni belakang dia adalah sifar-sifar. Jadi ini kita panggil pukul 10. Baik, cikgu tunjukkan contoh macam mana kita nak membaca jam. Okey, kita nak baca jam. Okey, contohnya cikgu lukiskan satu jam analog. Jam analog. Jadi kat sini pukul 12. Pukul 6, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Ada dua jarum, iaitu jarum pendek. Mula-mula kita tengok jarum pendek dia menunjukkan pukul berapa, dan jarum panjangnya pukul berapa. Contohnya sekarang ni jarum pendek yang pertama sekali, jarum pendek yang ini. Jarum pendek ni dia tunjuk pukul 3. Maka kita tulis 3 titik bertindih. Dan jarum panjang, jarum minit menunjukkan pukul 12. Pukul 12 adalah nombor untuk jarum pendek ni baca. Contohnya, okey, yang ini jarum jam. Jarum jam dia menunjukkan nombor yang ada pada permukaan jam analog. Jadi nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ni adalah nombor yang jarum jam tunjukkan. Manakala jarum minit pula ni, jarum minit ni dia tunjukkan nombor yang kita tak nampak, ataupun kita panggil nombor yang berdiri di belakang nombor jam. Sebagai contoh, kita dah belajar jarum minit kan? Okey, di belakang nombor 1 ni ada 5, 2 ada 10, 3 ada 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 dan sifar-sifar. Kenapa sifar-sifar? Pasal dia adalah nombor yang mula, ataupun selepas pada 12 dia balik kepada 5 balik. Okey. Jadi yang kita nak tulis bila kita baca jam, pertama sekali kita tengok jarum jam dia. Jarum jam menunjukkan pukul 3. Okey, kita dah pun tulis kat sini, jarakkan sikit. Dia tulis pukul 3. Noktah bertindih. Jarum minit menunjukkan pukul 12. Bila ditunjukkan pukul 12, kita jangan baca 12 ni. Kita tengok di belakang dia siapa? Sifar-sifar. Maka pukul 3:00 minit ataupun 3 tepat. Okey, contoh yang kedua. Nak lukis lagi ke? Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ibu lukiskan Okey. Jam Okey, contohnya kita ambil jarum jam dulu. Jarum jam menunjukkan pukul 5. Jarum minit menunjukkan pukul 2. Okey, so sekarang ni kita tengok dulu jarum jam. Jarum jam menunjukkan pukul 5. Kita tuliskan 5. Notah bertindih. Jarum minit menunjukkan pukul berapa? Ingat, belakang 12, sifar-sifar. 1, 5, 2, 10. Maka kita tengok nombor yang belakang dia. Jadi kita tulis kat minit ni 10. So sekarang pukul berapa? Pukul 5:10
minit. Okey, baik. Allah. Okey. Jadi boleh faham tentang cara kita nak baca jam dan cara penulisan jam. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga dia kata pukul 2.30. Kita biasa sebut pukul 2.30. Kenapa 2.30? Kerana pada muka jam ni, ingat cikgu dah cakap tentang, kita dah pun belajar tentang pecahan pecahan separuh ataupun setengah. Kita dah belajar juga suku. Jadi kita aplikasikan balik pecahan ke dalam nombor jam. Pecahan dengan jam ni kita boleh aplikasikan balik. Jadi kalau kita tengok pada permukaan jam yang dia tunjukkan kat sini, okey, jarum minitnya menunjukkan pukul 6. Belakang pukul 6 pukul berapa? Nombor berapa? Nombor 30. Okey. Jadi dia adalah separuh daripada 12 sampai 6 ni, dia dah ambil separuh. Jadi kita nak tulis nombor pukul berapa? Kita tengok pada jarum jam dia dalam kawasan nombor 2, jadi 2 oktav bertindih. Jarum minitnya menunjukkan nombor 6. Di belakang 6 ada nombor 30. Maka 30. 2.30 ataupun 2.30. Dua-dua betul dan boleh diguna pakai. Okey? Baik. Seterusnya, 4. Contoh yang 4. Khamis, tukar waktu dalam perkataan kepada angka. Okey, ni dia minta tuliskan dalam angka. Dia bagi awak contoh dalam perkataan, awak kena tuliskan dalam angka. Tengok betul ke tak apa yang dia tuliskan ni. Okey. Pukul 12.05 minit. Betul tak 12.05 minit? Pukul 12.05 minit. Ini adalah penulisan yang betul. Bukannya 12.05 minit. Ini salah. 12.5 ni salah. 12.05 minit mesti ada sifar 5. Kerana apa? Sebab ada nombor yang kita akan buat kat sini dia sampai 60 ataupun 59, dia kembali kepada sifar-sifar. Jadi sifar 5, bukannya 12 nokta bertindih 5. Itu salah. Okey. Jadi jangan tertukar. Okey, seterusnya pukul 4.40. 4.40. Okey, 4.40 betul. Pukul 7.55. 7.55. 55 kat belakang ni yang ditunjukkan oleh jarum minit. Okey? Boleh faham Baik. Seterusnya nombor 5. Tulis dalam perkataan. Okey. Pukul berapa tu? Pukul 4.05 minit ke pukul 4.05? Pukul 4.05 ni salah. Kerana apa? Sifar 5 itu nombor perpuluhan. Yang ini kita belajar tentang jam. Jadi kita kena tulis dalam bentuk masa. Pukul 4.05 minit. Nombor yang belakang ni adalah rumah minit, yang depan ni adalah rumah jam. Tapi kita tak cakap 4 jam 5 minit. Tak, kita akan cakap pukul 4.05 minit. Boleh faham? Okey, saya harap semua murid fahamlah. Okey. Contoh yang dia berikan lagi kat bawah tu, 3.45. Adakah dua waktu ini sama? Bincangkan. 3.45 pada jam digital dan pada jam analog pula dia tunjukkan apa? Sama ke tak sama? Macam mana kita nak tulis 3.45? Okey. Ingat, bila kita nak tengok pada jam analog ni, kita cakap pasal jam analog sekarang ni, 3.45, nombor 3 ni adalah jam. Jadi jarum jam mesti menunjukkan pukul 3. So sekarang ni kat sini, mana satu jarum jam? Yang warna pink ataupun yang warna hitam? Okey. Jarum jam adalah jarum yang pendek. Jadi yang warna pink ni adalah jarum jam. Jarum jam menunjukkan nombor berapa sekarang? Dia tunjuk dekat kawasan nombor 9. Sedangkan pada jam digital, dia tunjukkan nombor 3. Maka dua waktu ini tak sama. Tak sama. Jarum jam pun dah salah. Jadi
Jarum minit pun salah juga. Jarum minit kat sini ditunjukkan 3. Di belakang 3 ada nombor 15. Sedangkan dekat sini nombor 45. Jadi dia tak sama. Dua masa yang berbeza. Jadi kalau tak sama, jam digital kita tahu 3.45. Jam analog ni pukul berapa? Siapa boleh jawab? Okey. Kalau boleh jawab, bagus. Alhamdulillah. Maksudnya faham lah. Okey, cara dia macam mana? Tengok jarum jam dulu. Jarum jam pukul dalam kawasan pukul 9. So, kita tulis 9. Jarum pendek dia nombor 3. Di belakang 3 tadi nombor 15. Jadi, 15 kita tulis. So, pukul berapa ni? 9.15. Okey? Siapa yang dah tahu jawapan dia ataupun betul lah, samalah macam cikgu cakap. Okey, maksudnya awak dah faham. Awak dah hebat dalam mengenali jam. Boleh baca dah jam tu. Alhamdulillah. Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak uji awak punya kemahiran. Yang pertama sekali, cuba jawab ni latihan. Salin dalam buku tulis matematik awak. Salin dan jawab. Okey. Okey, yang dia kata sebutkan waktu. Nombor 1 ni, sebut waktu. Awak salin soalan, sebut waktu. A, tuliskan jawapan dia. Sebagai contoh, katakanlah tak payahlah lukis. Nanti awak nak lukis susah. Okey, contohnya nombor 1A. 1A, jawapan dia cikgu bagi pukul 7:30. Atau ada dua kan? 7:30. Tulis macam tu je. Pasal dia suruh sebut kan. Jadi cikgu tak tahu awak boleh sebut macam mana dalam buku kan. Jadi awak salin. Okey. Awak terus tulis jawapan dia. Okey. Begitu juga dengan B dan C. Okey. Seterusnya, jawab juga soalan nombor 2, nombor 3. 3 ni pun sama juga. Tukarkan waktu dalam perkataan. Jadi A, terus tuliskan dia punya perkataan. B, tuliskan perkataan. C, tuliskan perkataan. Tuliskan dalam buku tulis awak. Seterusnya, jangan lupa jawab juga latihan dalam buku aktiviti. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.